Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi SAW menyuruh kita mengambil ilmu, belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ini seumpama bintang. Mereka ini mendapat tunjuk ajar daripada Nabi. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang dididik, yang dilatih, yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ibadat Nabi Muhammad SAW. Maka kita kena ambil, belajar. Sebab ada segolongan orang Islam yang tidak mau mengambil daripada para sahabat. Dia menolak ajaran sahabat. Malah kadang-kadang ada yang mengkafirkan sahabat. Ada yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq. Ada yang mengkafirkan Umar Al-Khattab. Ada yang membenci kepada Siti Aisyah dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis sahih yang kita bacakan tadi, Nabi kata, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi kata, sahabat-sahabat aku ini macam bintang yang menerangi. Bagai bintang kamu nak ambil jalan petunjuk dalam dunia. Nak tengok hujan tak hujan, tengok kepada bintang. Nak tengok kepada peta, nak berjalan di lautan yang gelap, tengok kepada bintang. Dia boleh menerangi perjalanan kamu. Maka Nabi menggambarkan kepada sahabat-sahabat ini bahawa mereka adalah orang yang seumpama bintang. Bagaimana kita nak beribadat kalau kita tidak mau mengikut orang yang melihat Rasulullah? Sahabat-sahabat ini ialah orang yang mengikut Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang tidur makan dengan Rasulullah, yang berjalan dengan Rasulullah, yang berbaring dengan Rasulullah, malah berperang dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, susah senang dengan Rasulullah. Jadi mereka ini banyak mengetahui tentang Rasulullah, tentang Islam. Maka kita sampai sekarang kita belajar daripada hadis-hadis riwayat para sahabat, riwayat daripada orang-orang inilah yang hadis ini sampai kepada kita. Tetapi ada segolongan manusia pula tidak mau mengambil daripada hadis, dengan mengatakan bahawa hadis ini ditulis 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini kita tak tahu sahih tidak sahih, maka ditolaklah hadis, maka diambil Al-Quran semata-mata. Maka golongan ini dipanggil sebagai golongan anti hadis, golongan yang tidak mau percaya kepada hadis dengan alasannya bahawa hadis itu adalah rekaan para sahabat dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengambil dan mencari ilmu-ilmu yang sahih. Sebab zaman sekarang ini ilmu-ilmu macam-macam. Boleh diambil daripada hujung jari saja, boleh dipetik daripada hujung jari saja, macam-macam. Macam-macam. Nak cari ilmu sesat, di hujung jari kita boleh dapat. Nak mencari ilmu yang benar, di hujung jari kita boleh dapat. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita mencari guru yang mursyid, perlunya kita bertalaqi, perlunya kita ada kitab yang sahih. Kerana kita tengok sekarang ini manusia minat belajar. Orang sekarang minat belajar agama. Bukan kata tempat tuan-tuan di Singapura, tempat saya di Malaysia juga orang minat kepada pengajian agama. Saya perhatikan tuan-tuan, parking kereta tadi kedua-dua belah jalan memanjang parkingnya jam, menunjukkan bahawa orang suka belajar, orang suka. Walaupun terpaksa berjalan, walaupun ada hujan renyah-renyah, tetap orang suka berjalan, tetap orang nak pergi menuntut ilmu. Sebab apa? Kita dahaga. Dan saya nampak di wajah-wajah tuan-tuan sekarang adalah orang-orang yang sedang dahaga, orang yang lapar. Lapar apa? Lapar ilmu. Dahaga apa? Dahaga ilmu. Kita dahaga kepada ilmu, kita lapar kepada ilmu. Ini adalah lapar dan dahaga yang baik. Lapar dan dahaga ada dua. Satu, lapar dan dahaga kepada makanan jasmani. Mr. Teh tarik kat depan sana, itu nama dia ialah makanan jasmani. Habis kuliah nanti start kereta, pergilah makan murtabak Zam-Zam. Ada yang balik pergi makan nasi biryani gam. Pergi ke Johor, jam, patah balik dia, nak cari nasi biryani. Di rumah tuan-tuan ada buah-buahan, di rumah tuan-tuan ada sup kambing siglap, di rumah tuan-tuan sekarang ada laksa lemak siglap. Itu nama dia makanan jasmani. Yang kedua dipanggil makanan rohani, makanan roh.
Kalau kita tak makan 1 hari, kalau kita tak makan 2 hari, tak makan 3 hari, silap-silap kita mati. Tak minum air 2-3 hari, mati kita. Bayangkan makanan roh, dah berapa tahun tak makan, tak ke mati hati. Makanan roh ialah ilmu. Makanan roh ialah ilmu. Daripada ilmu inilah akan naik satu tahap keimanan. Sebab itu awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Tuhan. Awal-awal agama ialah mengenal Allah berdasarkan kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak mengenali Allah? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak beribadat kepada Allah? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak menjaga hati supaya tidak rosak? Menunjukkan bahawa ilmu itu adalah satu tradisi. Maka dia perlu diberi makan, dia perlu diberikan kesuburan dengan baja. Maka untuk mendapatkan makanan roh, untuk mendapatkan bajanya ialah apa? Mesti berada di dalam majlis-majlis ilmu. Saya katakan tadi, zaman sekarang zaman orang minat kepada majlis ilmu, tetapi ada orang yang tersilap memilih. Dipilihnya ajaran sesat, dipilihnya ajaran yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah, dipilihnya ajaran ayah bin ayah pan. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, dia kata dia adalah wakil Allah di atas muka bumi, dia adalah khalifah Allah, kerajaan langit. Orang ikut. Yang ikut ayah bin ayah pan bukan orang macam kita, orang yang balik daripada Universiti Azhar, orang yang duduk 7-8 tahun di Universiti Azhar, balik ikut dia, habis ilmunya hilang, tak pakai dah ilmu dia. Dia beriktikad bahawa ini adalah insan yang terpilih, anugerah Tuhan, wakil kerajaan langit. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kerosakan kita. Dalam keadaan kita minat untuk belajar agama, tetapi kita silap memilih. Kita silap memilih orang. Bila kita silap memilih, maka silaplah semuanya. Kerana itu, seperti mana kata Ustaz Suhaimi tadi, kita nak mencari ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Bagaimana nak mencari ilmu yang sahih? Bagaimana nak mencari ilmu yang benar? Fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Yang keduanya apa? Hendaklah belajar. Bukan setakat belajar dengan kitab, mesti menghadap gurunya, mengambil daripada sanadnya, mengambil daripada ilmunya secara berguru. Yang ketiganya, bagaimana yang nak mendapatkan ilmu yang sahih? Pastikan bahawa ajaran yang diajar itu ialah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang dipanggil ahli sunnah wal jumaat sebab dia hanya datang masjid pada hari Jumaat dan semayang hanya semayang sunat bulan Ramadan tarawih, hari lain semua tak ada. Itu namanya ahli sunnah wal jumaat. Kita tak mau ahli sunnah wal jumaat, kita nak ahli sunnah wal jamaah. Yang ni yang kita nak, itu dipanggil sebagai hadis-hadis ataupun pelajaran-pelajaran kita yang sahih. Jadi tuan-tuan duduk di Singapura, ada badannya, ada pihak yang memantaunya, ada pihak yang mengajarnya. Ya, daripada jabatan mufti tuan-tuan, ada yang mengajarnya, ada yang memantaunya, ada yang melihatnya daripada MUIS. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kekeliruan rujuk kepada muftinya, rujuk kepada jabatan kuasa fatwa. Saya orang Malaysia, setiap negeri di Malaysia ada jabatan kuasa fatwa masing-masing. Maka apa yang kita ajar, maka apa pendapat kita, kalau tak faham, tak tahu, tak dapat satu kesimpulan, rujuk kepada majlis fatwa. Majlis fatwa akan mengeluarkan fatwanya, di situ kita pakai, kita pegang di situ, kesatuan kita di situ. Tapi bila majlis fatwa orang tak nak ikut, mufti orang tak nak ikut, siapa lagi yang kita nak ikut? Ini yang timbul masalah. Dan saya rasa tuan-tuan di Singapura tidak ada masalah itu. Tapi tempat kami kadang-kadang mufti pun disanggah, mufti menegur, dengan mufti pun disanggah. Mufti itu namanya harus ditukar menjadi haram. Yang mana faham, faham, tak faham sudah. Ini yang menakutkan kita. Mufti saya namanya Harus Sani, orang tak bersetuju dengan dia dipanggil haram Sani.
Kalau mufti kita sendiri pun tidak dihormati, bagaimana tuan-tuan tradisi ilmu kita? Ini yang menakutkan. Yang menakutkan. Hari ni kita tengok Pop letak jawatan. Dia letak jawatan, punya orang hormat pada dia. Seluruh tunduk, orang hormat pada dia. Penganut agama hormat pada dia. Tapi kita kadang-kadang ada mufti, kita kadang-kadang ada ulama, orang Islam tak pandai menghormati mereka, tidak respect kepada mereka, membelakangkan mereka. Ini masalahnya tuan-tuan, yang dipanggil sebagai ta'assub kepada pendapat masing-masing. Bila kita terlalu ta'assub kepada pendapat masing-masing, inilah yang jadi masalahnya kepada kita. Dan orang yang datang belajar ini adalah orang yang rendah diri. Tuan-tuan di sini lebih pandai daripada saya. Ustaz Suhaimi lebih alim daripada saya. Alim-alim pun bila ada majlis ilmu tunduk tuan-tuan. Itu namanya tawaduk. Padahal tuan-tuan orang sini, saya orang Malaysia, apa sangat pada diri saya? Tuan-tuan, ini tempat tuan-tuan, negara tercinta tuan-tuan, negara yang baik pada tuan-tuan. Apa sangat saya? Tapi tuan-tuan tetap rendah diri, tetap datang. Jalan kaki menapak daripada sana duduk, sini himpit-himpit. Tidak ada kira di sini orang kaya orang miskin. Bila kita belajar sama je tuan-tuan, sama aja. Baju cantik baju lawa, baju tak cantik baju lawa, semuanya kita adalah sama. Kita tawaduk. Tawaduknya apa? Bila kena tegur, sabar je lah, sabar je lah. Kadang-kadang ustaz tu balus rapat sangat, terkena batang hidung kita, merah mata kita, merah telinga kita, berdengung-dengung telinganya. Orang belakang pula siku orang sebelah. Dah kena dah orang depan, dah kena dah kata dia. Tapi kita yang kena sindir, kita yang kena nasihat, tidak berganjak. Malah selepas habis ceramah datang peluk ustaz. Terima kasih ustaz kerana menegur saya. Kalau ustaz tak tegur saya selama-lamanya saya tak tahu ustaz. Terima kasih ustaz. Bukankah itu tawaduk? Saya baca khutbah di Selangor. Saya baca khutbah, saya tengok satu orang laki-laki rambutnya panjang, tetapi memakai tocang. Memakai ikat ni tocang di sini. Ikatnya simpul. Saya kata, tuan-tuan, Rasulullah melarang kita laki-laki, kalau nak simpan rambut panjang, simpanlah, biarkan rambutnya terus ke bawah. Jangan ditocang-tocangkan. Jangan diikat-ikatkan dia di sini, jangan disanggul-sanggulkan. Sebab Nabi kata laki-laki kalau bersanggul ketika solat, disitulah tempat syaitan bertenggek. Jadi saya minta pada abang-abang yang sedang mendengar khutbah saya sekarang, buangkan getah pengikat rambut, biarkan rambut itu lepas ke bawah. Ada satu orang laki-laki di hujung dekat dinding sana, saya nampak dia buka rambut dia. Tengok tuan-tuan, itu namanya tawaduk. Dia boleh siap gitu dia buat. Kalau orang yang sombong, tuan-tuan, bukalah tocang itu supaya syaitan tak bertenggek. Kalau yang sombong, ini nampak, kata dia. Astaghfirullahalazim. Orang yang datang belajar ilmu ini orang yang tawaduk. Sebab apa? Dia sanggup menerima walaupun benda itu kena batang hidung dia. Itu saya minta pada tuan-tuan, mudah-mudahan kita ini jadi orang yang bila berkata-kata saja tuan-tuan, bila kita bercakap saja, bercakaplah benda yang baik-baik. Saya bacakan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi SAW yang menyuruh kita ni tuan-tuan, apa benda pun kita tolonglah bercakap benda yang baik-baik. Hadisnya sangat pendek. Okey, hadisnya sangat pendek. Sekarang saya baca, tuan-tuan dengar. Pahalanya kurang tuan-tuan. Saya banyak pahala sebab saya baca. Tuan-tuan dapat pahala dengar aja. Sekarang saya baca, tuan-tuan pun baca. Dua-dua sama pahala. Baru adil. Cuma tuan-tuan ikut saya baca pelan-pelan di belakang. Saya bacanya tak banyak-banyak. Sekali baca 10 perkataan saja. Boleh ingat? Baik, sekarang ikut saya baca. An Ummi Habibah Zawji An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa
amrun bil ma'ruf au nahyun an munkarin au zikrullah. Baik, ulang balik. An Ummi Habibah taubat lahum tak faham. Baik tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang hasan. Riwayat daripada isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, satu hari Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, kullu kalami ibnu Adam, setiap perkataan anak-anak Adam, la lahu. La lahu ni apa maksud? Tiada makna. Setiap perkataan kita tidak ada makna, illa, melainkan apa? Illa amrun bil ma'ruf, melainkan perkataan yang membawa kepada kebaikan, au nahyun anin munkar, ataupun perkataan yang mencegah kemungkaran, ataupun kata Nabi zikrullah, ataupun yang ketiganya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada tiga benda ini, perkataan kita sia-sia tuan-tuan. Masya-Allah, lain daripada perkataan ini sia-sia. Bayangkan la lahu ni tuan-tuan, la lahu ni apa makna? La lahu ni maknanya tidak ada guna tuan-tuan. Bila sebut la lahu tidak ada makna. Bila sebut la lahu tidak ada makna. La lahu tak ada apa. Cantik kereta kamu, tak ada apa guna. Cantik rumah kamu, tak ada apa makna. Cantiknya isteri kamu, numbuk dapat. Sibuk puji isteri orang. Tuan-tuan, ada satu pepatah kata, kenapa dipuji taman orang lain sedangkan taman kamu ada harum dan mewangi? Kenapa duk nampak taman orang lain sedangkan taman kamu sendiri harum dan wangi? Banyak orang nampak benda yang seberang laut, tetapi di hadapannya tidak ada. Dia tak nampak di hadapan dia. Tuan-tuan duduk di Singapura, kadang-kadang tuan-tuan nampak perkembangan Islam di tempat lain hebat. Kenapa tuan-tuan tidak nampak di tempat tuan-tuan juga boleh membuat perkembangan yang hebat? Kita jangan duk nampak yang jauh dulu, nampak di sini. Saya lihat tuan-tuan ni dah 3 tempat saya mengadakan kuliah. Orangnya Masya Allah. Kalau macam ini tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka pusat pengajian yang hebat-hebat. Saya buka pusat pengajian saya di Manjui Ipoh tuan-tuan. Itu tempat dia. Saya mula daripada 16 orang. 16 orang, tapi kita didik betul-betul. Daripada 16 orang ini akhirnya menjana 16 juta orang. Dia boleh menjana sampai 160 ribu orang. Dia boleh menjana sampai 1 juta orang. Dia boleh menjana sampai 16 juta orang. Kekuatan inilah kekuatan para sahabat. Amru al-As menghantar surat kepada Umar al-Khattab. Dia kata, tuan, keadaan di Mesir gawat. Kita kekurangan tentera. Tolong hantar tentera tambahan. Saya memerlukan 4,000 tentera. Umar pun balas surat, baik, aku hantar kepada kamu 4 orang. Menung Amru bin Al-As. Mana 4,000-nya? Kamilah utusan Umar Al-Khattab. Ini suratnya. 4 orang aja. Aku minta 4,000. Dia tulis surat komplain. Apa ni tuan? 4 orang je. Apa kata dia? Apa cerita 4 hal? Apa barang ni 4 orang? Umar Al-Khattab menjawab suratnya. Kekuatan seorang Muslim yang betul-betul berpegang pada agamanya, yang pegang-pegang betul-betul semangatnya kerana Allah, seorang dia bersamaan 1,000 orang. Kalau aku hantar 4 orang, maknanya 4,000 kekuatan ada pada mereka. Terdiam Amru al-As. Inilah yang perlu tuan-tuan gerakkan.